Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Julai bersama saya Nazirah Syariat dan berikut tajuk utama malam ini. Tragedi kepala air, 2 lagi mangsa ditemui hari ini. Juga saya bukan boneka. Dua lagi mangsa korban tragedi kepala air jeram air putih Kemaman berjaya ditemui hari ini, yang menjadikan jumlah keseluruhan mangsa tragedi yang dijumpai setakat ini 8 orang, manakala 2 lagi masih hilang. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata 2 mayat yang ditemui hari ini dikenal pasti sebagai adik-beradik Puteri Balkis Izzati Abdul Rahman 18 tahun dan Puteri Alia Maisarah Karim 16 tahun. Beliau berkata mayat Puteri Balkis Izzati dijumpai di tebing sungai terletak di belakang Masjid Dadong, Kemaman pada pukul 7.45 pagi. Manakala mayat Puteri Alia Maisarah ditemui di kawasan Beting Pasir kira-kira 2 km dari lokasi kejadian. Untuk makluman terkini, kita telah menemui satu lagi jenazah pada pukul 3 petang, maklumat yang kita terima, dan pemeriksaan dan siasatan kita mengesahkan adalah satu bodi wanita, mayat satu wanita. Dan kita bawa balik ke Subtek Balai Polis Air Putih dan saya sahkan ini adalah Puteri Alia, berusia 16 tahun. So, setakat ini kita masih lagi mencari 2 mangsa, satu lelaki dan satu perempuan yang masih hilang. Beliau berkata demikian kepada media di Pusat Kawalan Operasi di Balai Polis Air Putih Kemaman hari ini. Tambahannya, kedua-dua mayat itu telah dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk tindakan lanjut. Setakat ini 8 mayat telah dijumpai, manakala 2 yang masih hilang ialah Puteri Nur Fatin 14 tahun dan Muhammad Fikri Saliman 24 tahun yang merupakan tunang Puteri Balkis Izzati. Pada Sabtu lalu, Karim Abdullah 39 tahun dan Azizah Iji 40 tahun bersama 7 anak mereka dan seorang bakal menantu dihanyutkan kepala air sewaktu berkemah di jeram air putih Kemaman pada pukul 5 petang. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seorang kanak-kanak perempuan berumur 12 tahun maut selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 10 bangunan awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintenden Ahmad Jawila berkata mayat mangsa ditemukan di tingkat 1 apartmen Ganggarak Permai. Siasatan awal mendapati kanak-kanak warga tempatan itu tinggal di tingkat 10 dipercayai terjatuh dari bahagian tepi bangunan berpagar berdekatan dengan lift apartmen kira-kira jam 5.20 pagi tadi. Ijlas Ahmad mangsa telah dibawa ke Hospital Labuan dan diserahkan ke unit forensik untuk proses bedah siasat. Polis tidak menemui sebarang unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut SDR. Orang ramai yang melihat kejadian diminta tampil memberi maklumat di mana-mana balai polis berdekatan atau
berhubung dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan di talian 087 412 222. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau bukan boneka kepada mana-mana pihak. Perdana Menteri itu turut menyatakan beliau juga tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Saudara, yang Perdana Menteri saya bukan boneka sesiapa. Alhamdulillah, umur akan mencecah 76, saya tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau boleh dibeli, saya dah kelencong lama. Tetapi rakan-rakan sejawat itu penting dalam menjaga keharmonian. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwanya menjadi boneka DAP dalam mentadbir kerajaan. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir berkata kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar terikat dengan DAP. Ekoran parti itu memiliki anggota parlimen paling ramai dan jika mereka menarik sokongan terhadap kerajaan, Perdana Menteri itu akan jatuh dan disebabkan itu Datuk Seri Anwar terpaksa mengikut manifesto parti berasaskan Cina itu. Dalam isu berlainan, Datuk Seri Anwar berkata proses pengagihan kerusi antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN bagi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri telah selesai. Katanya beliau telah bertemu pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi baru-baru ini untuk membincangkan isu pengagihan kerusi melibatkan dua gabungan itu. Hampir selesai semua dah. Cuma kalau kita bagi ruang, kalau orang nak bangkitkan lagi dari negeri, kita bincang. Tapi kalau saya dengan Datuk Seri Zahid nampak sudah selesai. Setakat ini tak ada. Saya bincang dengan Datuk Seri Zahid, tidak ada. Cuma tapi kita bagi ruang juga kalau ada lagi pandangan yang dikemukakan oleh pimpinan negeri sama ada PH atau BN. Tambahnya, perkembangan semasa menunjukkan 3 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan serta Pulau Pinang akan kekal bertahan dan tumpuan seterusnya untuk menguasai 2 lagi negeri. Sementara itu, beliau turut mengesahkan akan melancarkan jentera pilihan raya pada perhimpunan besar yang akan berlangsung di Selangor Jumaat ini. Sementara itu, Ketua Polis Negara mengingatkan semua parti-parti politik yang akan bertanding pada pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi agar tidak memainkan isu-isu sensitif, khususnya isu 3R, iaitu bangsa, agama dan raja di sepanjang tempoh berkempen. Tan Sri Razaruddin Husin berkata, ia bagi mengelakkan wujudnya ketidakharmonian dalam kalangan rakyat, terutamanya institusi raja-raja, agama dan bangsa sepanjang perjalanan PRN nanti. Sebenarnya pada saya, semua parti politik ni ada orang-orang lama. Sebenarnya kalau saya bagi nasihat dan tak bagi nasihat pun sepatut memang diorang dah tahu. Nasihat pada macam kita cakap tadi, isu-isu sensitif. 3R ini jangan disentuh lah. Kalau boleh jangan disentuh. Yang mendatangkan kegusaran, mendatangkan ketidakharmonian dalam dalam perjalanan pilihan raya ini sendiri, kan? Dan juga patuhilah undang-undang, terutamanya Akta Pilihan Raya itu sendiri. Beliau berkata demikian kepada media selepas mendengar taklimat persiapan PRN Polis Kontingen Pulau Pinang di Pejabat Kontingen Polis IPK Negeri di Georgetown. Tegas Tan Sri Razaruddin, pihaknya mahu PRN yang bakal berlangsung di 6 negeri kali ini berjalan dalam keadaan aman, manakala pengundi boleh keluar mengundi dan memilih calon-calon mereka dengan selamat. Tiada kenaikan tarif air di Selangor. Alhamdulillah, bertemu kembali. Perbezaan pendapat bukan ruang untuk perpecahan. Sebaliknya, tegas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah, tindakan itu merupakan satu ruang untuk mendalami perbezaan ilmu sehingga menemui jalan terbaik. Adabul ikhtilaf itu satu ilmu yang perlu dipelajari dan dihadamkan oleh semua pihak supaya mereka mengerti sudut mana yang mereka boleh berbeza
dan apabila mereka berbeza, bagaimana menangani perbezaan tersebut supaya perbezaan itu tidak semestinya membawa kepada perpecahan. Tetapi di sebaliknya, perbezaan pandang itu satu luahan maklumat yang boleh dipelajari oleh semua pihak. Dan dari situ kita pilih yang terbaik. Tambah beliau, ulama terdahulu juga mempunyai percanggahan pendapat termasuk dalam mentafsir dalil-dalil, namun tetap boleh bersatu hati bagi mengelakkan sebarang perpecahan berlaku dalam kalangan umat Islam. Beliau berkata demikian ketika ditemui TV Al-Hijrah selepas menjadi panel dalam Forum Adab Perbezaan Pendapat dalam Pengukuhan Perpaduan Nasional bersama Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti di Auditorium Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di Putrajaya. Dalam majlis sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga hadir bagi peluncuran buku Adab Perbezaan Pendapat dalam Islam. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Tarif air bagi pengguna domestik akan disemak semula dan dijangka dinaikkan tahun ini kepada lebih 9.1 juta pengguna di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor, Sdn Berhad Air Selangor, Insinyur Abbas Abdullah berkata, pihaknya berharap pelarasan taraf air domestik dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat bagi memastikan keseimbangan antara pendapatan dan perbelanjaan dapat dicapai. As earlier that I did mention that our current operating within tariff environment does not recover both our capital expenditure and operation expenditure OPEX. This tariff adjustment is important for us to achieve the equilibrium between revenue and expenditure in order for us to have a financial sustainability. Menurutnya lagi, semakan semula untuk menaikkan tarif air itu sudah dibincangkan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan pihaknya sedang menunggu keputusan yang dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Beliau berkata demikian pada sidang media terbitan Laporan Kelestarian Air Selangor 2022 di Ibu Negara. Pada 2022, Air Selangor mencatatkan pendapatan RM2.45 bilion, peningkatan 12.38% daripada RM2.18 bilion yang direkodkan tahun sebelumnya. Peningkatan itu adalah hasil daripada pemulihan ekonomi Malaysia berikutan kelonggaran dan penghapusan sekatan COVID-19 serta pelarasan tarif bagi kategori bukan domestik dan kategori khas yang mula berkuatkuasa 1 Ogos 2022. Bagaimanapun, peningkatan pendapatan ini masih tidak dapat menampung kos operasi dan perbelanjaan modal dan akan memberi impak kepada pengurusan operasi jangka masa panjang Air Selangor. Justru katanya sudah tiba masanya tarif air domestik disemak semula dan dinaikkan pada kadar berpatutan selepas 17 tahun tiada sebarang kenaikan dikenakan. Sementara itu, Menteri Besar Selangor Dato' Amiruddin Syahri berkata kerajaan negeri tidak membuat sebarang keputusan untuk meningkatkan tarif air di Selangor. Katanya tarif air merupakan perkara dasar yang memerlukan keputusan dan kelulusan pentadbiran negeri. Dalam kenyataan hari ini, beliau berkata fokus utama pentadbirannya adalah untuk menyokong usaha kelangsungan ekonomi rakyat dan bukannya membebankan rakyat. Kerajaan Selangor komited untuk memastikan sistem perkhidmatan air buat lebih 8.4 juta penduduk di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya terus diperkukuhkan. Sejak mutakhir ini, badan-badan kemanusiaan NGO Islam dari Malaysia giat membina masjid di benua Afrika. Namun, usaha itu berdepan cabaran dan tergendala apabila masjid yang sedang dibina di Jamina, ibu kota Chad, tidak cukup dana pembinaan. Butiran lanjut bersama koresponden berita Al-Hijrah, Said Azwan Said Ali yang kini berada di Chad, Afrika Tengah sejak 27 Jun lalu. Jika dirujuk kepada carian data umum internet, statistik menunjukkan hanya sekitar 52 hingga 58% penduduk di Chad, negara Afrika Tengah adalah penganut Islam. Selebihnya penduduk Chad adalah penganut Kristian. Perjalanan saya bersama tim Yayasan Amal Malaysia sebelum misi korban 2023 di bumi Afrika itu menemukan realiti berbeza di sini. Di kebanyakan waktu, kami menyaksikan bagaimana umat Islam di sini semakin berkembang ketika ramai yang menunaikan solat jemaah di jalanan apabila masuk saja waktu solat.
Terkesan dengan situasi itu, Yayasan Amal dengan dana sasaran 1.6 juta ringgit sejak 2021 membina sebuah masjid di Gardole. Masjid yang terletak kira-kira 40 minit daripada ibu kota Jamina itu bakal menjadi antara masjid terbesar di Chad selain Masjid Presiden Chad. Masjid ini dibina di tapak wakaf Halaqat Abdullah bin Abbas di bawah pimpinan salah seorang ulama yang terbesar di Chad dan berpengaruh yang hebat alhamdulillah dalam bidang dakwah dan penyampaian ilmu. Dia melahirkan lebih 1,000 ulama dan khutbah yang penulis, masya-Allah. Di kalangan mereka dia ada profesional yang engineer, doktor di hospital, tapi anak murid dia juga. Dalam masa yang sama dia merupakan engineer tapi dia seorang ulama, khatib di masjid dan sebagainya. Bagaimanapun tidak semua perancangan berjalan dengan mudah dan lancar. Begitu juga pembinaan Masjid Abdullah Ibn Abbas yang terkendala sejak beberapa bulan lalu. Timbalan Ketua Misi Korban YAM ke Chad Afrika 2023 Muhammad Nawawi Sulong berkata, pemilihan tapak bagi masjid itu kerana ia sebelumnya menjadi lokasi mengajar seorang ulama terkenal. Alhamdulillah, ini masjid yang keempat yang masih lagi dalam pembinaan dan pihak kami telah pun menyiapkan 3 buah masjid hasil sumbangan wakaf daripada khususnya rakyat Malaysia. Terus kami menyumbang. Walaupun serba kekurangan dari sudut kemudahan, ekonomi pendidikan dan dibelenggu kemiskinan serta konflik, itu tidak menidakkan keutamaan warga Chad untuk beribadah dan menyatakan bukti mereka sebagai bangsa bertauhid. Di Gardole ini, di mana Masjid Ibn Abbas yang dibina oleh NGO Malaysia itu Yayasan Amal Malaysia adalah salah satu daripada usaha untuk mengembangkan syiar Islam di negara Afrika Tengah. Dan selain daripada masalah kemiskinan, konflik, peperangan dan juga kemarau dan cuaca yang berpanjangan, salah satu daripada cabarannya adalah untuk memastikan bahawasanya tempat-tempat ilmu, rumah-rumah ibadah berada dalam keadaan yang selesa dan secukupnya untuk umat Islam di sini. Syed Azwan Syed Ali melaporkan dari Jamina, Chad untuk Berita Al Hijrah. Kes kelahiran bayi tidak didaftarkan disiasat. Laporan luar negara, serangan tentera Israel ke atas Jenin masuk hari kedua dengan angka korban dilapor meningkat kepada 10 orang. Operasi ketenteraan besar-besaran itu disifatkan paling ganas sejak 2002 di mana serangan udara menyasarkan bangunan selain pejuang Palestin berbalas tembakan dengan tentera Israel. Operasi ketenteraan yang bermula sejak subuh semalam menyaksikan tentera Israel menyerbu bandar berkenaan dari arah yang berbeza, mengepung kem dan menempatkan penembak hendap di atas bumbung. Sejak semalam, letupan besar kedengaran dari semasa ke semasa dengan asap hitam menyelubungi banyak kawasan. Radio Israel memaklumkan 1,000 tentera menyertai operasi itu. Susulan serangan yang semakin memuncak, beberapa keluarga pelarian di kem di Jenin melarikan diri ke pusat bandar atau kawasan lain dengan dibantu Persatuan Bulan Sabit Merah. Menteri Kesihatan Palestin Mai Al-Kaila memaklumkan keadaan di Jenin amat teruk di mana banyak infrastruktur termasuklah bekalan air bersih dan punca bekalan elektrik musnah di bedil Zionis. Hospital pula dibanjiri kira-kira 100 mangsa yang cedera. Dalam perkembangan terbaru, Israel bertindak lebih kejam apabila melepaskan gas pemedih mata di hadapan hospital kerajaan di Jenin yang menjadi lokasi berhimpunnya pelarian dan petugas media. Ketegangan itu turut mencetuskan protes di tebing barat dan Baitul Maqdis Timur. Peserta protes membaling batu ke arah kenderaan perisai Israel dan dibalas dengan gas pemedih mata dan peluru getah. Dan susulan serangan kejam Zionis itu, Palestin memutuskan semua hubungan, pertemuan dan koordinasi keselamatan dengan Israel sebagai tanda protes. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat tergempar kepimpinan Palestin yang diketuai Presiden Mahmud Abbas di Ramallah semalam.
Abbas mengajak rakyat Palestin untuk berdiri teguh, bersatu dan mempertahankan tanah dan tempat suci mereka. Kepimpinan Palestin turut mengulangi seruan kepada komuniti antarabangsa untuk melindungi rakyat Palestin di tebing barat, Baitul Maqdis dan semenanjung Gaza. Menurut kenyataan rasmi itu, kepimpinan Palestin memutuskan untuk segera berhubung dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi melaksanakan resolusi Majlis Keselamatan 2334 dan resolusi-resolusi lain untuk melindungi rakyat Palestin. Semalam, tentera Israel melancarkan serangan berskala besar dengan menggunakan kenderaan berperisai, jentolak, drone dan helikopter ke atas bandar Jenin di utara tebing barat dan kamp pelarian di situ. Letupan gas di sebuah bar yang terletak di tingkat 2 sebuah bangunan di daerah Shimbashi, Tokyo menyebabkan 4 cedera. Seorang mangsa melibatkan seorang pejalan kaki yang terkena serpihan kaca ketika melalui kawasan berkenaan. 3 lagi mangsa yang cedera adalah pemilik dan pekerja bar berkenaan. Ketika kejadian, premis perniagaan itu masih belum dibuka dan bernasib baik tiada pelanggan yang terlibat. Kaca dan serpihan bertaburan di sepanjang jalan yang turut menempatkan beberapa restoran lain dan pejabat. Sebelum letupan berlaku, beberapa saksi memberitahu bahawa mereka terhidu bau gas, namun punca sebenar kejadian belum diketahui. Sementara itu, anggota bomba mengambil masa lebih sejam untuk memadamkan kebakaran. Bangunan 8 tingkat itu terletak kira-kira 300 meter ke barat stesen Shimbashi. Polis Korea Selatan giat menyiasat kes kelahiran bayi yang tidak didaftarkan secara rasmi. Ia susulan penemuan mengejutkan 2 mayat bayi baru lahir yang disimpan dalam peti sejuk di samping kes penderaan di negara itu yang semakin serius. Setakat ini terdapat 209 kes bayi hantu dengan 193 daripadanya sedang dalam siasatan. Istilah bayi hantu merujuk kepada bayi yang mempunyai rekod kelahiran tetapi masih tidak didaftarkan secara rasmi. Siasatan itu dibuat susulan tindakan kerajaan melancarkan kempen untuk memeriksa kesejahteraan lebih 2,000 bayi yang tidak berdaftar. Bulan lalu, sepasang suami isteri ditahan atas tuduhan mencekik 2 bayinya yang baru lahir pada 2018 dan 2019 secara rahsia dan menyimpan mayat berkenaan di dalam peti sejuk di pangsapurinya di Suwon, 30 km selatan Seoul. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Sebelum berpisah, sama-sama kita doakan agar roh mereka yang terkorban dalam tragedi kepala air di Kemaman ditempatkan bersama orang beriman. Dan kami harapkan keluarga mangsa tabah menerima ujian itu dan didoakan juga pencarian mangsa yang masih hilang dipermudahkan. Saya Nazira Syaringat, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين